You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Pablo Escobar beli getah harga 2,500 USD sebulan untuk ikat duit dia saja. Kita beli getah baru RM2 pakai sebulan pun tak habis lagi, tengok. Okay guys, welcome back to my channel is Santero. Santero ialah YouTuber terkenal di Malaysia, Indonesia dan Zimbabwe. Okay, hari ni Santero nak ceritakan pasal sejarah, iaitu Pablo Escobar. Okay, Santero nak buat konten yang bermanfaat untuk anda semua. Jadi pada yang siapa yang baru tengok channel ni, tolong hampa nampak butang subscribe tu, hampa subscribe, hampa tekan tombol loncengnya sekali ya. Sebelum tu, kepada yang support video Santero ni, aku doakan agar hampa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan. Moga hampa ni sukses lah. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, Santero nak ceritakan pasal Raja Kokain dunia Pablo Escobar, penjenayah terkaya dalam sejarah. Sumber yang aku dapat ni daripada Illuminasi.com. Pablo Emilio Escobar Gaviria, satu nama yang pada satu ketika dahulu sangat digeruni oleh kerajaan Colombia dan pihak berkuasa Amerika Syarikat kerana keganasan dan sifat tidak berperikemanusiaan yang telah menjadikan Colombia sebuah negara yang bermasalah dan Amerika sebagai lubuk kokain. Impian dan kekejaman Raja Kokain dunia ini telah menjadikan Pablo Escobar penjenayah yang terkaya dan paling ganas di atas muka bumi. Yalah, memang nama Pablo Escobar pun memang satu dunia kenal kan. Okay, biodata Pablo Escobar. Dia lahir di Rio Negro, Antioquia. Aku pun tak boleh sebut pada 1 Disember 1949. Pablo dan keluarganya kemudian berpindah ke pinggir kota Envigado, berasal dari keluarga berstatus sosioekonomi rendah. Bapa Pablo bekerja sebagai petani kecil, manakala ibunya pula merupakan seorang guru sekolah. Sejak kecil lagi, Pablo memberitahu keluarganya dan rakan-rakannya bahawa dia ingin menjadi Presiden Colombia satu hari nanti. Namun, apa yang terjadi adalah sebaliknya apabila dia terlibat dalam kancah dadah. Membesar dalam persekitaran yang penuh dengan jenayah, Pablo bermula sebagai pencuri jalanan dan mencuri kereta. Pablo kemudiannya berjinak-jinak menjadi seorang penyelundup, pencolek dan pemeras ugut. Pablo pada mulanya terkenal ketika Perang Marlboro, bukan rokok Marlboro yang mana dia menjadi watak utama dalam mengawal pasaran rokok selundup di Colombia. Pengalamannya ini adalah sebagai sebuah latihan baginya untuk menjadi raja dadah di kemudian hari. Okey, Pablo ni mula berkuasa perdagangan kokain yang didominasi oleh Colombia bukanlah satu kebetulan. Bermula pada awal 1970-an, Colombia menjadi tapak utama penyelundupan ganja. Namun, selepas pasaran kokain semakin berkembang, lokasi geografi Colombia membuktikan bahawa ianya adalah aset terbesar negara itu. Terletak di hujung utara Amerika Selatan, di antara Peru dan Bolivia, yang merupakan pusat penanaman pokok koka yang sedang berkembang pesat. Colombia mula mendominasikan susah nak sebut ni. Mendominasi perdagangan kokain secara global bersama Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ketika itu adalah merupakan pasaran terbesar kokain. Sebagai penyelundupan yang berpengalaman dan berkuasa dengan
falsafah Platao Plomo. Dia punya tagline kot. Oh, maksudnya duit atau peluru yang digunakan untuk menggugut pihak berkuasa. Pablo Escobar dengan cepat mengambil alih penyeludupan kokain pada 1975. Time tu aku pun tak banyak lagi tau. Pengedar dadah di Medellin, Fabio Restrepo, telah dibunuh. Pembunuhannya itu dikatakan diarahkan oleh Pablo Escobar yang seterusnya merampas tahta dan mengembangkan operasi Fabio. Nama dia Fabio. Sehingga menjadi sesuatu yang tak pernah terjadi dalam sejarah dunia. Di bawah kepimpinan Pablo Escobar, pes coca, iaitu daun coca dimasak dan dilumatkan menjadi pes, dibeli dengan jumlah yang sangat banyak dari Bolivia dan Peru, diproses menjadi kokain dan diseludup masuk ke Amerika untuk dipasarkan. Pablo bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan kecil yang akhirnya bergabung menjadi penyeludup kokain terbesar yang digelar sebagai Medellin Cartel. Medellin Cartel. Bermula dengan menyeludup masuk ke Amerika Syarikat dalam jumlah yang kecil. Penyeludupan tertinggi yang telah dicatatkan dalam hanya satu urusan adalah sebanyak 51,000 pound ataupun 23,000 kilogram kokain yang bernilai 690 juta USD menjelang pertengahan tahun 1980-an, merupakan pencapaian tinggi dalam karier Pablo Escobar sebagai seorang raja dadah apabila 80% daripada kokain yang diseludup masuk ke Amerika Syarikat adalah kokain Pablo Escobar. Dianggarkan lebih daripada 15 tan kokain dilaporkan diseludup masuk ke Amerika Syarikat setiap hari, yang memberikan pulangan sebanyak 420 juta USD seminggu. Seminggu banyak tu. Seminggu. Ianya hampir 22 bilion USD setahun. Kaya. Kekayaan Pablo yang melampau-lampau oleh kerana proses pemindahan wang dari Amerika Syarikat ke Colombia. Hasil daripada penjualan kokain menjadi satu kelaziman bagi Pablo Escobar. Dia telah membeli sebuah pesawat Learjet semata-mata untuk memudahkan urusan tersebut. Dengan anggaran kekayaan sebanyak 30 bilion USD, Pablo Escobar telah disenaraikan sebagai salah seorang daripada 10 manusia terkaya di atas muka bumi oleh majalah Forbes selama 7 tahun berturut-turut dari 1987 hingga 1993. 10 manusia terkaya. Dengan kekayaan, Pablo membina rumahnya di Medellin yang dilengkapi dengan kolam renang dan zoo, dipenuhi haiwan seperti badak sumbu, gajah, zirafah serta macam-macam lagi. Mungkin lebih hebat daripada zoo Taiping . Badak sumbu Pablo masih hidup sehingga kini dan menjadi kumpulan badak sumbu yang terbesar di luar Afrika. Kerana wang tunai yang terlalu banyak dan tidak dapat dikawal dengan baik, diceritakan bahawa 10% daripada wang tunainya telah rosak akibat dimakan tikus. Duit rosak dimakan tikus. Pada satu ketika di mana Pablo dan keluarganya bersembunyi daripada buruan pihak berkuasa, Pablo telah membakar wang kertas bernilai 2 juta USD semata-mata untuk memanaskan badan anak perempuannya. Dia bakar duit je, duit kertas. Pablo membelanjakan 2,500 USD sebulan untuk membeli getah bagi mengikat wang tunai miliknya. Beli getah saja sebulan 250 USD untuk ikat dia punya duit.
oleh kerana perniagaan kokain yang terlalu besar dan berkembang pesat. Ia membuatkan Pablo bukan sahaja menggunakan kereta, truk, helikopter, kapal terbang dan bot. Malah dia juga mempunyai 2 buah kapal selam untuk tujuan penyeludupan. Weh, kapal selam pun ada. Kita punya kapal selam. Tak mau politik Politik tak mau. Pablo juga pernah menawarkan kepada kerajaan Colombia untuk melangsaikan hutang negara bernilai 10 bilion USD dengan balasan dia mahukan undang-undang ekstradisi dihapuskan. Mungkin dia nak tukar undang-undang tu kan. Dia sanggup bayar 10 bilion USD. Menyertai politik. Pablo menyertai ahli politik. Ketika berumur 26 tahun, Pablo telah ditangkap bersama kokainnya seberat 17.7 kilogram. Itu adalah pertama kali dan terakhir Pablo ditangkap disebabkan dadah. Jika orang lain, itu mungkin menjadi satu penghabisan bagi mereka, namun tidak bagi Pablo Escobar. 9 orang hakim telah menolak untuk mendengar pendakwaan ke atasnya selepas mereka diugut bunuh. Anggota polis yang menangkapnya itu telah dibunuh secara misteri dan akhirnya Pablo Escobar tidak dapat didakwa. Untuk mengelakkan perkara tersebut berulang, Pablo perlu membuatkan dirinya berkredibiliti. Satu-satunya cara adalah dengan menyertai ahli politik. Tujuan lain Pablo menyertai politik adalah untuk mengelakkan dirinya di ekstradisi dengan impian ingin merubah undang-undang itu. Pada tahun 1982, Pablo telah dilantik sebagai ahli Kongres Colombia dan telah memberikan akses yang lebih besar bagi memudahkan urusan perniagaan kokainnya. Ketika ini, Pablo meraih sokongan rakyat yang sangat padu daripada komuniti yang selalu dilawatinya kerana dia bertanggungjawab membina rumah-rumah untuk orang miskin, gereja, padang bola, hospital dan rumah untuk gelendangan. Kalau Pablo ni dia ada buat Raja Amal juga. Walaupun dia jahat kan, dia ada tolong orang miskin, dia buat gereja, dia buat padang bola, dia buat hospital. Lepas tu dia buat rumah untuk orang gelendangan. Namun dia tidak lama dalam kancah politik. Menteri Keadilan Rodrigo Lara telah mengumumkan kepada umum bahawa Pablo Escobar terlibat dengan penghasilan dan penyeludupan dadah yang besar yang telah sekaligus memalukan dan menamatkan impian Pablo sebagai ahli politik. Pablo telah dilucutkan jawatan dari Kongres dan visa Amerika Syarikatnya dibatalkan. Aset-asetnya seperti beberapa ratus buah kapal terbang serta hartanah telah dibekukan oleh kerajaan. Berang dengan kejadian itu, Pablo Escobar telah mengarahkan kuncu-kuncunya untuk membunuh Rodrigo Lara pada 1984. Kalau Pablo ni dia tak puas hati dengan Menteri Keadilan kan. Dia suruh kuncu dia pergi bunuh Menteri Keadilan tu pada 1984. Kemuncak karier jenayah Pablo. Ketika Pablo berada di kemuncak karier jenayahnya, dia merasakan dirinya tidak dapat disentuh oleh sesiapa, dan dia langsung tidak takut dan hormat kepada kerajaan Colombia. Namun apa yang mengerungkan Pablo adalah undang-undang jenayah narkotik Amerika Syarikat. Dengan menggunakan keganasan, Pablo cuba untuk mempengaruhi ahli politik Colombia ke arah menghapuskan undang-undang ekstradisi ke Amerika Syarikat. Beberapa cubaan untuk mengubah undang-undang itu namun
tidak berjaya baginya. Jika dia tidak dapat mengubah undang-undang ekstradisi itu, dia akan cuba membunuh pihak yang melaksanakan undang-undang tersebut. Pada 6 November 1985, Mahkamah Persekutuan Colombia telah diserang dan dibom. Bom tu dahsyat. Dibom dengan teruknya oleh kumpulan M16 yang diupah oleh Pablo Escobar yang telah meragut nyawa 12 orang hakim. Segala rekod jenayah berkaitan penyeludupan dadah telah dihapuskan. Dengan pembunuhan kejam ini, kerajaan telah nekat dan mengarahkan pemburuan ke atas Pablo Escobar, yang mana menjadi satu pemburuan manusia yang terhebat dalam sejarah. Mengisytiharkan perang, macam tu. Pada Ogos 1989, Presiden Colombia ketika itu, Virgilio Varco Vergas, nama orang simple Varco Vergas, mewakili kerajaan Colombia mengisytiharkan perang terhadap Pablo Escobar. Beribu-ribu anggota polis dikerahkan membuat serbuan demi serbuan untuk mencari dan menangkap Pablo Escobar. Pablo Escobar telah melarikan diri bagi mengelakkan dirinya ditangkap. Beberapa bulan lalu, kerajaan Colombia telah berjaya menyita kebanyakan daripada harta Pablo, seperti rumahnya dan hartanah yang lain, serta rakan-rakan kongsinya telah ditangkap dan dia berada di dalam persembunyian. Pablo masih ada dalam tempat persembunyian. Terasa dirinya seperti dikepung. Pablo memberikan respon kepada kerajaan. Kali ini keganasannya lebih mengerikan. Pablo melancarkan serangan keganasan selama 5 bulan. 5 bulan lama tu. Bermula dengan pembunuhan calon Presiden Colombia, Luis Carlos Galán, ketika Galán sedang berkempen dalam pilihan raya. Pembunuhan Luis Galán menyebabkan pengurus kempennya, Cesar Gaviria, telah menggantikan tempatnya, yang mana kemudian menjadi Presiden Colombia. Pembunuhan itu menyemarakkan lagi kemarahan kerajaan Colombia, yang kemudian mengarahkan gandaan anggota polis dalam memburu Pablo Escobar. Hadiah sebanyak 1 juta USD akan diberikan kepada sesiapa yang dapat menangkap Pablo Escobar. Sebagai serangan balas, Pablo Escobar menawarkan bayaran kepada sesiapa yang membunuh anggota polis di seluruh Colombia. Pablo pun buat macam tu juga. Menurut sumber, remaja semuda 15 dan 16 tahun telah senyap-senyap menyelinap ke belakang seorang anggota polis dan meletakkan pistol di telinganya. Anggota polis itu kemudiannya ditembak dan remaja tersebut pergi ke sebuah rumah dan dibayar sebanyak 500 USD. Kira Pablo suruh orang bunuh polis. Kalau siapa dapat bunuh seorang polis, Pablo bagi 500 USD. Jadi budak-budak umur 15-16 mereka mau, mereka pun buat. Selepas Cesar Gaviria mengambil tempat Luis Galán sebagai calon presiden, membuatkan Pablo Escobar tidak senang duduk dan cuba untuk membunuh Cesar. Pada 27 November 1989, Cesar Gaviria dijadualkan untuk menaiki pesawat komersial Avianca Airlines 1803 dari Bogota ke Cali. Salah satu daripada orang kanan Pablo telah diarahkan untuk menaiki pesawat itu, berbekalkan sebuah beg yang dikatakan Pablo mengandungi alat curi dengar. Tanpa pengetahuannya, beg tersebut mengandungi bom. Kapal terbang tersebut meletup dan jatuh di atas gunung di luar Bogota. Ia telah meragut 107 nyawa orang tidak bersalah, termasuk 3 orang warga Amerika Syarikat. Namun
Kesar Gaviria tidak berada di dalam pesawat tersebut. Selepas pengeboman pesawat komersial itu, kerajaan Colombia telah meminta bantuan Amerika Syarikat untuk membantu mereka dalam misi mencari dan menangkap Pablo Escobar. Kerajaan Amerika Syarikat menghantar unit pengawasan rahsia yang diberi nama Central Spy SPIKE yang mempunyai kepakaran mencari individu dan mencuri dengar perbualan mereka melalui alat elektronik. Mungkin dia masa tu ada sistem hack dah kan, dia boleh curi dengar daripada sistem perbualan lah, macam telefon kan. Mungkin dia ada kepakaran untuk hack lah. Tapi lah ni pun ada juga. Tapi ni zaman dulu lah, 1970-an macam tu kan. Keganasannya telah membuatkan rakyat yang dahulu menyokongnya telah berpaling arah. Oleh itu, untuk serangan seterusnya, Pablo Escobar hanya mensasarkan kepada kerajaan Colombia. Ibu pejabat DAS Colombia setaraf FBI Amerika Syarikat telah dibom. Lagi dahsyat, Pablo telah dibom oleh Pablo dengan menggunakan bas berisi dinamit yang dibawa ke tingkat 11 bangunan tersebut, bertujuan untuk membunuh General Miguel Maza Marquez, iaitu Direktur DAS. Namun tidak berjaya. Pengeboman bangunan 11 tingkat itu telah meragut nyawa 70 orang. Kempen yang dilancarkan oleh Pablo telah mengorbankan beribu nyawa, termasuk ahli politik, penjawat awam, wartawan dan rakyat biasa. Keganasan itu juga telah menyebabkan terbunuhnya dua calon presiden Colombia yang lain. Pablo dikatakan telah menyebabkan kematian hampir 4,000 orang sepanjang hidupnya, termasuk 200 orang hakim dan 1,000 anggota polis. Penyerahan diri dan melarikan diri Pablo Escobar. Perang yang tercetus bagaimanapun telah memberikan kelebihan kepada kerajaan Colombia apabila berjaya merampas harta Pablo di Colombia dan di Amerika Syarikat. Pada Jun 1991, Pablo Escobar telah menyerahkan diri pada kerajaan Colombia yang diterajui oleh Presiden Kesar Gaviria. Sebagai balasan, ancaman untuk ekstradisi terhadapnya dihapuskan dan dibenarkan untuk membina penjara mewahnya yang diberi nama La Catedral. Boleh macam tu lah. Penjara ciptaan yang mewah itu dikawal selia oleh pengawal-pengawal yang dipilihnya di kalangan kuncu-kuncunya dan dilengkapi dengan kasino, jacuzzi tu benda apa? Padang bola, spa dan kelab malam. Kira hebat lah penjara Pablo Escobar ni. Kehidupannya di dalam La Catedral, aku tak boleh sebut lah, tidak ubah seperti kehidupannya sebelum ini. Keluarganya dibawa masuk untuk melawatnya 3 hingga 4 kali seminggu. Pablo juga selalu membawa masuk pemain bola sepak profesional Colombia ke dalam La Catedral. Susah nak sebut. La Catedral untuk bermain bola sepak dengannya. Namun Pablo telah melebihi had sekali lagi. Mengetahui dua orang kanannya yang bernama Galiano dan Montada menyeleweng wang hasil jualan kokainnya. Pablo mengarahkan mereka untuk berjumpa dengannya di La Catedral. Susah nak sebut ni. Ni nama penjara dia ni, La Catedral. Mampu piah. Mereka lalu dibunuh dengan kejam serta dikerat bahagian badan supaya tidak dapat dikesan. Berita itu bagaimanapun sampai ke pihak berkuasa Colombia, yang kemudiannya membuat keputusan untuk menarik balik apa yang Pablo sedang nikmati ketika itu. Pada Jun 1992, Pablo telah berjaya melarikan diri daripada penjaranya
apabila pihak berkuasa membuat cubaan untuk memindahkan Pablo ke pusat penahanan biasa. Ketika proses pembinaan La Catedral ada lagi ayat ni La Catedral mampir pia Pablo telah bijaknya terlebih dahulu. Oh, masa dia nak buat penjara untuk Pablo Escobar ni kan, penjara yang aku tak erti sebut tu, nama dia La Catedral kot. Pablo dengan bijaknya, oh masa dia nak buat tu kan, dia dah buat dah terowong. Pablo dengan bijaknya terlebih dahulu membuat persediaan melarikan diri dengan mencipta laluan keluar melalui pintu belakang yang membolehkannya meloloskan diri dengan mudah. Pemburuan yang dilancarkan terhadap Pablo Escobar berpanjangan sehingga 16 bulan. Mereka buru Pablo Escobar ni kan selama 16 bulan tak jumpa-jumpa. Ketika itu, pasaran kokain yang sebelum ini dimonopoli oleh Madeline Carter yang menjadi rapuh ketika Pablo berada di dalam penjara hasil daripada serbuan oleh pihak polis telah merosot dengan teruknya. Yang kematian Pablo Escobar selepas meloloskan diri dan berada dalam persembunyiannya, satu kumpulan yang diberi nama Los Papers telah ditubuhkan oleh bekas-bekas pekerja Pablo yang berang terhadapnya. Mereka telah melakukan usaha pencarian Pablo dan juga memerangi dan membunuh semua kuncu-kuncu Pablo. Oh, hak ni kira macam pekerja Pablo. Lepas tu mungkin dia tak puas hati dengan Pablo kan. Macam tu lah. Pablo akhirnya keseorangan sehinggalah dia berjaya dijejaki oleh pihak polis. Dan ibu Pablo, dia cakap, saya mahukan orang ramai mengingati perkara-perkara baik yang telah dilakukan oleh Pablo. Kerana dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dia telah membina hospital, rumah untuk orang miskin, padang bola, gereja dan juga rumah perlindungan untuk gelandangan. Tiada siapa yang bercakap mengenai perkara baik. Semua bercakap tentang perkara yang tidak baik. Memang standard lah manusia. Kita buat baik kan, orang tak nampak. Kita buat jahat kan, orang nampak. Ibu Pablo orang cakap nama dia Hermilda Gaviria. Aku tak tersebut sangat bahasa-bahasa mereka ni. 2 Disember 1993, sehari selepas ulang tahun kelahirannya yang ke-44, Raja Kokain dunia yang telah mengejutkan seluruh dunia dengan kekejamannya telah ditembak mati dalam insiden tembak-menembak ketika cuba melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Namun sehingga kini kesahihan cerita bagaimana Pablo Escobar mati belum terjawab. Ada yang mengatakan Pablo tembak dirinya sendiri dan ada juga yang mengatakan dia membunuh dirinya sendiri. Seorang ejen DEA, Steve Murphy, apa ni nama tawak ni, aku tak dapat nama yang susah nak sebut. Steve Murphy kot badai je lah, mengaku dia yang menembak Pablo sehingga mati. Kematian Pablo Escobar telah mencepatkan proses penghapusan Madeline Carter dan peranan Colombia sebagai pusat perdagangan kokain. Kematiannya telah diraikan oleh kerajaan Colombia dan pihak polis serta beberapa bahagian dunia. Namun ramai juga yang meratapikan kematian Pablo. Lebih daripada 25,000 orang hadir ketika majlis pengebumian Pablo. Masa mereka nak kebumikan Pablo tu kan, 25,000 orang pergi tengok. Lepas tu ada seorang cakap dia telah membina banyak rumah dan mengambil berat tentang orang miskin, kata salah seorang yang hadir di majlis pengebumiannya. Okey, habis. Okey, setakat di situ saja research dan konten yang bermanfaat untuk anda semua yang Santero ceritakan. Ui, banyak lama juga aku duk cerita-cerita pasal Pablo Escobar ni ya. Sebab aku
Sebab banyak orang duk kata aku buat konten sampah lah, konten yang tak bermanfaat kan. Okey, hari ni aku buat konten pasal sejarah. Aku harap hampa suka, hampa like, hampa share, hampa komen untuk konten yang seterusnya yang aku nak kena cerita apa. Mungkin hampa nak suruh aku cerita pasal Cooper ke, yang pasal Cooper yang terjun daripada kapal terbang ke. Tak mahu ni isu-isu yang macam maki-maki orang ni semua kan. Tak mahu sekali ada orang marah aku. Okey setakat di situ saja konten yang bermanfaat daripada Santero. Tolong like, share, tag dan komen. Santero ialah YouTuber terkenal di Malaysia, di Indonesia dan Zimbabwe. Assalamualaikum. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack.